Pakatan Harapan menang pilihan raya. Tiba-tiba Pakatan Harapan menunjukkan dasar tikus membaiki labu. Tak boleh selesaikan masalah. Kau pun nak rungkai perlembagaan. Cabut Islam. Cabut istimewa orang Melayu. Cabut macam-macam. Nak rungkai. Ini asas yang penting dalam perlembagaan. Nak dirongkainya. Berani cabut. Ini Islam dan macam-macam. Saya tak ambil serius sangat kadang-kala bila pandangan yang diberi oleh Presiden PAS ni. Sebab saya tahu minggu depan pandangannya lain. Tetapi bila hal pindaan perlembagaan, saya ambil serius. Kerana ianya boleh menimbulkan satu keresahan kepada rakyat dan boleh menimbul satu perkara yang tidak baik. PH memerintah, tak apalah nak tuduh kata bagai tikus membaikkan labu dan itu tidak apa, tuduhan-tuduhan seperti itu. Tetapi bila ada tuduhan untuk merungkai hak-hak orang Islam dan hak-hak orang Melayu melalui perlembagaan, pindaan perlembagaan, ini satu tuduhan yang serius yang boleh membawa kepada satu suasana yang tidak baik kepada Malaysia. Kita tahu nak meminda perlembagaan bukan satu perkara yang senang, terutama yang melibatkan soal Melayu, soal bahasa, soal agama. Kerana kita tahu di dalam PH orang bukan Islam hanya ada 55 orang. Kalau dicampur lagi dengan Sabah dan Sarawak, tak sampai pun 70 orang. Bagaimana nak pindah perlembagaan jikalau tidak disetujui oleh wakil-wakil rakyat yang beragama Islam daripada PH itu sendiri? Begitulah juga kalau nak pindah perlembagaan, kita perlu mendapat sokongan 148 suara. Kemudian kalau nak pindah perlembagaan, hal-hal bahasa, hal-hal kedudukan istimewa pegawai kerajaan, kedudukan Islam, bangsa Melayu dan sebagainya, ia pula bersangkut paut dengan Majlis Raja-Raja Melayu. Saya faham Tuan Guru Abdul Hadi Awang tahu hal ini, tetapi sengaja dilontarkan kataan-kataan seperti itu untuk membuat satu satisfaction kenapa mereka terlibat dalam Sheraton Move dan mengambil alih kuasa tidak melalui pilihan raya, untuk melahirkan satu fear dan ketakutan kepada orang Melayu. Kebetulan Tuan Guru seorang ulama yang ada pengikut yang mengakui apa yang dia cakap, maka kita bimbang kesempatan itu digunakan untuk melahirkan mereka yang mempercayai, walaupun kita tahu di sudut perlembagaan nak pindah perlembagaan ini perlu 2/3 majoriti mendapat sokongan wakil rakyat. Kami menghafal apa yang disebut oleh beliau dalam ceramahnya di Bangul Peradung pada tahun 81 yang menimbulkan satu kontroversi dan sampai amanah itu dibincang di peringkat Majlis Fatwa Negeri dan sebagainya. Kemudian kita lihat boleh bersama dengan UMNO, dengan perlembagaan dan dasar UMNO, begitulah kekal sampai kepada hari ini. Begitu juga soal perlembagaan. Perlembagaan ini perlu ditentang dengan perlembagaan Lord Reid sekarang. Siapa nak memindah perlembagaan dianggap boleh merosakkan kedudukan Melayu dan Islam dan sebagainya. Sebab itu, apa yang disebut oleh Presiden PAS itu hanya satu metos untuk menakutkan orang supaya mereka dan orang ramai terus mengundi parti PAS dan mengundi rakan-rakan PAS. Itu saja tujuannya. Yang kita harap perkara ini perlu dihentikan.